Semakin banyak orang pakai US dollar, semakin kuat dah duit tu. Okay, dia macam barang lah. Semakin banyak orang beli, permintaan makin tinggi. Kalau penawaran kurang, duit tu makin tinggi lah, makin meningkat lah harga duit tu. Okay, so di Jerman pun ada. So yang pergi Monpellerin Society ni banyak pemikir-pemikir Jerman. So antara tokoh yang sebenarnya tokoh di sebalik sistem ekonomi pasar sosial adalah Walter Eucken. Walter Eucken lah sebenarnya pemikir pasal ekonomi pasar sosial. Louis Erhard ni dia orang yang rapat dengan Eucken. Dia jumpa Eucken dekat Monpellerin, dikira dia pelaksana lah. So Walter Eucken ni dia profesor ekonomi di University Freiburg. So aliran ekonomi pasar sosial ni dikeluarkan sebagai inilah Freiburg School. Kalau Milton Friedman kat US dia Chicago School. Ni Freiburg School. Freiburg School ni jarang sebut. Dan saya ingat perspektif Pak Khalid dalam buku yang ditulis yang akhir diterbitkan tu menarik. So Pak Khalid kata kadang-kadang kita ni bias. Sebab kita hanya baca buku dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Jadi kita anggap idea-idea hanya muncul daripada orang-orang yang guna bahasa tu lah. Jadi kita tak main bahasa Jerman, kita kurang lah. Padahal Jerman ni sejarah dia kaya. Tapi bila saya ke Jerman tu, dia kata buku-buku atau Eucken dah terjemah bahasa Inggeris, tapi saya belum jumpa lah. Okay. So gerakan di Freiburg ni hanya bermula bila malam Kristen lah. Saya dah tulis kat situ, Kristen lah. So pada masa tu dia ni artis kat Jerman pada masa tu. So panggil seminar dia tu bunyi tak macam bincang politik ekonomi lah, artis saja kan. So bincang kat situ. Okay, dan pada masa tu 1944 tu ada cubaan membunuh Hitler. Dan antara orang yang cuba membunuh Hitler ni salah seorang profesor ni lah dalam ni, kira dia ada macam seorang yang anjur lepas pakai shit lah, tiba-tiba video keluar lah jatuhkan institusi tentu kan. So bila cuba membunuh Hitler ni, tokoh-tokoh dekat Freiburg School disiasat lah. Disiasat, tapi ada yang kena tangkap, ada yang kena bunuh. Tapi Eucken dengan bom tu terselamat. Bom ni antara yang terlibat pada malam Kristallnacht tu. Tapi sebab dikatakan masa tu nama sama, so dia terlepas. Terkeliru, salah orang. Naya lah kawan seorang lagi tu. Okay, dan Eucken ni dia memang tak terlibat lah. Dia memang hanya ahli akademik. Jadi dia tak terlibat, dia dilepaskan. Dia lah antara pemikir awal. Yang lain semua kena tangkap. Okay. So Jurnal Odo ni, kira kalau dalam bahasa lain dia mungkin macam samizat juga lah. Cari risalah buku-buku kita tulis, kita bagi. Lebih kurang lah. Tapi dia tulisan akademik lah, jurnal kan. Okay. So ni lingkaran yang ada. Dekat sana kalau tengok, ni tulisan Jerman lah. Okay, dia ada panggil lingkaran Freiburg. Lingkaran Freiburg ni tak semestinya datang daripada Universiti Freiburg. Dia masyarakat Freiburg tu lah penentangan dia. So dia ada juga kumpulan gereja. Kalau kat Jerman tu agama Islam nombor 2 dia besar, tapi 3% dia. Sekira gerakan Kristian kuat lah. Gereja-gereja Kristian ni kuat. So dia gerakan gereja. So ada buku sama dia pasal Bonhoeffer. Bonhoeffer ni padri yang lead lah lawan Hitler ni. Dan ada juga geng-geng yang pekerja industri, mereka pun lawan juga. Okey. Dan di kalangan golongan yang ekonomi pasar sosial ni pun ada pelbagai juga. Yang kemukakan istilah ekonomi pasar sosial ni ialah Alfred Muller Armach, bawah sekali. Tapi dia bukan ni lah, dia bukan orang Freiburg School lah. Dan dia pun bukan orang liberal. Dia hanya kemukakan istilah tu saja. Tapi istilah tu lah yang akhirnya Louis Erhard ambil. Okay. Sebab Louis Erhard nak pakai istilah yang mix ekonomi macam tu. Louis Erhard masa tu dicadangkan pakai istilah mix ekonomi lah untuk promote. Dia tak setuju sebab dia benda tu boleh rugan. Okay. So ini Freiburg School lah yang tengah ni, dia orang pemikir utama dia lah. Okay. Ada juga pemikir-pemikir yang dia berfikiran liberal, tapi dia bukan Freiburg School.
Okey. So, beberapa pendirian Yuken pada masa itu, kerajaan, okey. Apa beza dia ordo liberal dengan pasaran bebas lah, ataupun kalau setengah tempat liberal, setengah tempat panggil libertarian. Apa beza? Orang-orang pasaran bebas, dia percaya ancaman kepada ekonomi kan daripada kerajaan. Okey. So, Walter Yuken ni, dia percaya ancaman kepada pasaran datang daripada swasta. Okay, kita ada pasaran, semua orang membeli belah. Orang pasaran bebas dia percaya kerajaan yang mengganggu pasaran. Buat regulation, kenakan cukai tinggi. Kan, ada favoritism, macam contoh dia, bagi keistimewaan kepada industri tertentu, bagi keistimewaan proton, kenakan cukai tinggi. Tapi Yuken, dia percaya pasaran ni yang jadi masalah kepada pasaran bebas ialah daripada swasta. Sebab swasta ni bila dia bersaing, masing-masing berniaga, untuk pastikan orang beli pada dia, dia pakat dengan kerajaan ataupun dia buat kartel sesama dia. Jom kita buat team, kita set harga semua sama, tinggi. Contoh lah. So kalau banyak baca sebenarnya, kalau baca banyak buku-buku pasal yang pro pasaran lah, sebenarnya kritik ni kepada dua-dua. Kalau tengok misalnya Bastiat kalau baca petition pokok lilin, saya tak pasti dia jual kat belakang. Akhirnya dia terbitkan. Bastiat dia kritik lah peniaga-peniaga yang minta perlindungan. Contoh Proton minta perlindungan. Sekarang Majlis Tindakan Ekonomi Melayu minta melindungi orang Melayu. Melindungi orang Melayu. Kalau buat bersaing ni ambil lah, kita tak pernah. Swasta lah yang minta kerajaan. So itulah Yuken dia stres lebih kepada nak menangani masalah yang datang dari swasta. Orang-orang pasaran bebas dia stres masalah datang dari kerajaan. Tapi dua-dua matlamatnya sama, nak melindungi pasaran. Okey, lepas tu yang bila orang kritik kapitalis, kadang-kadang saya kata kapitalis tu tadi swasta lah. Orang berniaga kapitalis lah, dia swasta lah. Dan swasta memang boleh mengancam pasaran, tak ada masalah. Kata saya tak ada masalah, tapi kadang-kadang orang keliru. Dia kritik kapitalisme, tapi dia kritik kapitalisme kadang-kadang keliru. Okey? Okey. Okey? So contoh yang dia bagi ialah Yuken analisis ialah pasaran ni dia teratur bila regulation ni betul. Dia ambil contoh, kalau dulu dia ambil contoh bola sepak. Okey, dia ambil contoh bola sepak. Dia kata orang main bola sepak. Okey. Orang main bola sepak ni bukan orang tu main, tapi ada peraturan. Dia ada peraturan yang menyebabkan orang boleh main bola sepak. So itulah yang Erhard sebutlah. So ni kritikan bom kepada kapitalis, kekayaan pengusaha. Ada minta perlindungan, keistimewaan, ataupun melenting ni yang resiko lah. Okey, dan kritikan Yuken kepada kapitalis, buat kartel. Dan masalah tak boleh selesai kalau biar saja kerajaan buat tak peduli, tak boleh langsung. Okey, beza saya sebutlah, beza dia ancaman kebebasan dia datang dari sektor swasta dan pasar terbuka, ancaman tu datang daripada sektor kerajaan. Okeylah, itu saya ingat idea-idea keras dah saya sebut. Lain-lain tu lebih kepada cerita dia lah. Okey, mungkin aspek keselamatan sosial yang ramai orang nak tanya lah. Ini satu ciri khas ekonomi keselamatan sosial. Okey. Okey, ada siapa nak tanya? Panjang. Okey. Ada siapa nak tanya? Sila. Sila. Ada siapa tanya? Sila. Aziz. Assalamualaikum Amin. Ya. Maaf tak lambat. Jadi awal. Ekonomi pasaran sosial. Kalau kita lihat dalam konteks model ekonomi di Jerman, tak lari jauh. Kita akan kembali kepada idea di asas demokrasi sosial, penggerak Thomas Mayer, Friedrich Ebert dan sebagainya. Dan saya lihat peranan kerajaan Jerman pada awalnya tentang soal Republik Jerman itu sendiri kan, dia banyak negeri-negeri kan, banyak wilayah, ada Bavaria, ada Württemberg sebagainya kan. Tentang soal-soal hak asas seperti
seperti pendidikan, seperti industri-industri otomotif, semuanya terletak di bawah tanggungjawab kerajaan atau state. Ada setengah state macam Bavaria, ada dia punya industri-industri, ya boleh kata kalau dalam Malaysia konsep GLC dan sebagainya yang dinaungi oleh kerajaan. Jadi bagaimana untuk kita katakan bahawa model ekonomi di Jerman ini sebenarnya adalah percampuran ekonomi yang berbentuk pasaran, pada masa yang sama ada campur tangan regulasi daripada kerajaan. Apa komen Amin? Kumpul 2-3 saat. Ada lagi? Sila. Situ jawab cara ringkas, lepas tu kalau ada lagi tanya lagi. Tak, saya rasa secara realistiknya kat mana-mana negara pun ada dulu. Ada ekonomi yang kita tak ada secara ideal lah. Ekonomi dia memang, even di Amerika yang kata pro pasaran pun dia pun mix ekonomi. Sebab apa? Sebab nature ahli politik ni dia nak campur tangan lah. Okay, itu nature ahli politik. Sebab kalau tidak dia tak ada kerja lah. Dah orang pun buang gaji dia. Okay, dan cuma dekat Jerman yang kalau kita sembang dengan orang Jerman pun merasai bahawa apa yang dinamakan ekonomi pasaran sosial pada hari ini adalah asli sebagaimana yang dulu. Okay, memang campur tangan kerajaan agak banyak. Masa saya pergi pun macam walaupun nampak perlu walau sekitar, tapi banyaklah. Tetapi masih kalau kita tengok dalam ni dia punya model lah. Model sebenarnya kalau ikut konsep asas ekonomi pasaran sosial tu, dia hanya kerajaan masuk campur hanya untuk membetulkan. Kalau macam contoh bagi swasta tiba-tiba dia gondol untuk satu bukit, kerajaan tak boleh biar. Macam tu. Tapi dia bukan kata daripada awal dia tentukan berapa banyak. Minta komen sikit pasal soal pendidikan awak. Okey, pasal pendidikan 98% pendidikan percuma kan kat Jerman. Hampir dia punya margin dia agak besar. Kalau saya sembang itu sekarang ni orang luar dah start kena bayar lah sikit lah. Okey, Untuk warga negara lah. untuk warga negara yang saya tahu memang percuma. Memang percuma, dan memang kalau kita bincang apakah perkara yang ni, sebab dia anggap macam ni, dia anggap Jerman menganggap pendidikan ni sebagai satu subsidi yang positif. Maksud dia adalah kata pelajar ni dia akan contribute banyak pada ekonomi, so dia perlu dimahirkan. Dia kata maksud dia equality in opportunities. Dia kata pendidikan ni dia menyumbang kepada equal opportunities. Kalau orang tak ada pendidikan, dia susah nak bersaing, dia lebih susah akan datang. Itu dia punya pendirian lah. Okey, lain, sila. Dia tak jadi mukat ke? Jadi kriteria tu. Kalau masuk unsur-unsur kan dah jadi tak berapa nak pergi market. Macam mana? Ada soalan lain? Sila, Pak Khalid. Cuma saya nak kasi pendek rumuskan saja yang Amin cakap banyak sangat masukan. Melayu sangat. Saya nak sebutkan sini kenapa IKB menerbitkan, saya minta Amin, saudara Amin menulis buku pasaran sosial, dan juga kita menerjemahkan satu buku lagi iaitu 60 tahun pasaran ekonomi pasaran sosial, 60 tahun. Ini hasil daripada perdebatan saya dengan pengarah Kongres Adenua di Kuala Lumpur lah, kawan saya lah. Walaupun dia Kongres Adenua yang banyak memberi dana kepada IKD, tapi saya berdebat dengan dia lah. Dia mengatakan dia cuba nak promote sistem ekonomi Jerman yang dipanggil sebagai social market economy, ekonomi pasaran sosial yang terkenal. Saya kata tak ada. There no such thing as social market economy. Either you have American system, unbridled capitalism, laissez-faire, or Keynesian economic system. Lepas 1989, bila jatuh tembok Berlin, projek dan juga eksperimen sosialisme gagal. Yang tinggal ialah perdebatan antara dua jenis kapitalisme. Satu kapitalisme jenis Amerika, dan satu lagi kapitalisme jenis Keynesian yang dilahirkan oleh tokoh ekonomi daripada dia. Dia kata tidak, di Jerman ada.
Mana dia? Jadi hasil daripada itu saya pun membuat kajian. Jadi saya sebutkan dan tuliskan sebabnya kita tak tahu sebab kita semua baca dalam bahasa Inggeris. Jadi hasil daripada banyak literature yang dalam bahasa Jerman ni kita tak baca. Jadi akhirnya saya terpaksa buat concession dalam hal ini. Perlu kita dedahkan masyarakat kita kepada model yang diguna Jerman sebagai social market economy untuk kita pertimbangkan. Kerana ialah rakan-rakan banyak kawan-kawan kiri nak kapitalisme sosialisme. Sebenarnya debat kapitalisme sosialisme dah habis. Ya, dan sosialisme kalah. Betul. Contoh kalahnya ialah kenapa bila tembok Berlin tu jatuh, kenapa Amin sebut tadi, kenapa Rusia tak campur tangan membantu Jerman. Kerana ketika itu Rusia bankrupt. Rusia bankrupt dan yang membantu dia adalah Jerman Barat. Jadi Jerman Barat rasuah kepada Gorbachev, Rusia, pemerintah Rusia, supaya jangan campur tangan dan kasih kami bebas untuk kami satukan Jerman Timur dengan Jerman Barat. Jadi itu buktinya, Jadi mereka nak jadikan sistem mereka itu model, sistem sosial model, akhirnya bankrupt dan terpaksa sebuah negara kapitalis membantu. Jadi saya kata debate antara sosialisme dengan kapitalisme yang habis. Tak ada. Cuma yang ada golongan kiri yang kita tahu sejarah. Satu lagi contohnya adalah ketika muncak Parti Komunis Cina, miskin, negeri ini miskin habis. Orang makan orang, kebuluran dan sebagainya sampai tahun 70. Tetapi apabila Cina versus capital, dia menyatakan memang perdebatan sekarang, persaingan sekarang antara kapitalisme versi Amerika dengan kapitalisme versi Jerman, social market economy. Jadi sistem ekonomi Islam tak masuk. Jadi ada kawan-kawan daripada UNICEF nak ajak saya berdebat, adalah forum antara ekonomi Islam dan bukan ekonomi Islam. Saya cakap tak ada sistem Islam ni. Tak ada, no such thing.